Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam siri kita, iaitu siri syariat dan kehidupan. Untuk makluman semua, kita dah mulakan siri syariat dan kehidupan ni beberapa bulan yang lalu. Sekali-sekala kita akan kupaskan certain topics. Dan the last topic yang kita pernah bahaskan sebelum hari ini, the last topic yang kita pernah bahaskan adalah berkaitan dengan ke-10 kewajipan umat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini insya-Allah taala yang kita nak berikan tumpuan adalah berkaitan dengan mengenali 10 ciri-ciri ajaran sesat. Jadi saya tak beri fokus sangat tentang nama-nama ajaran sesat, kerana nama-nama ajaran sesat ni kalau kita nak kumpulkan yang ada kat dunia ni daripada dulu sampai sekarang, barangkali ada banyak nama-nama ajaran sesat, bukan saja di Singapura tapi di tempat-tempat yang lain. Tapi yang lebih, saya rasa lebih baik adalah kita kenal ciri-ciri dia. Apa karakteristik? Macam mana kita nak tahu yang satu ajaran tu barangkali dia membawa satu kefahaman ataupun ajaran yang menyeleweng, yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Itu yang kita nak berikan perhatian pada pagi ini insya-Allah taala. Jadi kalau saya tanya soalan, antum ada komen ataupun respons, bolehlah dituliskan dekat ruangan chat box. Kalau sekiranya antum ada soalan, boleh tulis dekat ruangan Q&A. Kalau ada komen, boleh dituliskan dekat ruangan chat box insya-Allah taala. Kalau kita ada jawapan, kita akan cuba jawab soalan-soalan antum pada penghujung sesi ini insya-Allah taala. Saya nak mulakan terlebih dahulu sebelum kita nak lihat kepada ciri-ciri ajaran sesat. Dekat sini kita nak tanya sikit, agak-agak pada pandangan antum, apakah antara sebab-sebab utama ataupun punca-punca utama yang menyebabkan sebahagian ajaran sesat ni muncul? Ada tak pandangan di kalangan antum yang boleh kongsi dengan kita dekat ruangan chat box? Apakah the main factors yang menyebabkan ajaran sesat ni boleh muncul? Jadi ada yang tulis komen-komen antum, ada yang mengatakan tentang kejahilan, memang betul. Salah satu sebab kenapa munculnya ajaran sesat adalah because of kejahilan. Ada yang tambah berkaitan dengan akidah, tentang nafsu, kurang pengetahuan, salah tafsiran, kurang ilmu dan kurang pantau, mahu kuasa, salah menafsirkan Al-Quran. Jadi jawapan-jawapan yang indah-indah belaka. Ada yang tambah keinginan diri sendiri. Jadi itu adalah di antara, dia ada banyak sebab lah, banyak sebab kenapa ajaran sesat tu muncul. Cuma pada pagi ini kita nak kongsi dengan antum, kalau saya boleh tambah, add on to the list yang antum berikan tadi, ada 3 sebab utama, 3 punca utama kenapa ajaran sesat itu muncul, ataupun ajaran yang menyeleweng itu muncul. Yang pertama sekali adalah jahil tentang sumber-sumber utama ajaran Islam. Iaitu kita ni ambil ilmu, kita ada 2 sumber yang utama. Dan 2 sumber utama tersebut adalah tentang Al-Quran dan tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam especially, 2 sumber utama kita adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata mana-mana individu
kan, yang bercanggah dengan secara jelas dengan ayat Quran, dia bercanggah dengan secara jelas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata-kata itu ditolak. Kenapa ditolak Ustaz? Kerana manusia ni dia tak maksum. Dia tak infallible. Dia kalau bagi opinion, dia boleh terdedah kepada kebenaran dan dia juga boleh terdedah kepada kesilapan. Tapi Al-Quran dengan sunnah merupakan wahyu. Al-Quran wahyu daripada sudut lafaznya datang daripada Allah dan maknanya juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu. Daripada sudut lafaznya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi daripada sudut maknanya, mesejnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang utama kenapa munculnya ajaran sesat adalah barangkali jahil, disebabkan apakah sumber-sumber utama ajaran Islam, ada yang barangkali kedepankan kata-kata manusia on top of ataupun over kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punca yang kedua, kenapa ajaran sesat ataupun ajaran yang menyeleweng ini muncul adalah disebabkan kejahilan tentang sifat-sifat ulama yang sebenarnya. Tak pandai ataupun tak bijak nak identify golongan ulama. Hasilnya bila tak bijak untuk identify, kenal pasti mana satu ulama, maka kadang-kadang sebahagian kan, mereka memilih orang-orang yang bukan alim, orang-orang yang bukan ulama sebagai guru-guru mereka. Jadi tak bijak nak kenal pasti mana satu ulama, mana satu bukan. Mana satu yang layak mengajar dengan mana satu yang tak layak mengajar. Sekarang sebenarnya lebih mudahlah. Pada hari ini kita ada Asatizah Recognition Scheme, ARS. Mudah untuk masyarakat kenal pasti sama ada seseorang itu bertauliah untuk mengajar ataupun tidak. Barangkali dulu barangkali bila tak ada ARS, bila tidak ada Asatizah Recognition Scheme, kan, kita lihat kadang-kadang susah nak bezakan antara mana yang layak untuk mengajar dan mana yang tidak layak untuk mengajar. Yang ketiga adalah jahil tentang ilmu-ilmu alat. Apa yang kita maksudkan dengan ilmu alat? Contoh adalah dia tidak mempelajari tentang ulumul Quran. Sciences of the Quran. Nak faham tentang tafsir dengan lebih syumul, perlu ilmu kepada ulumul Quran. Nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlukan ilmu-ilmu alat yang tertentu. Salah satunya adalah ulumul hadis ataupun mustalah hadis, sciences of hadis. Nak faham hukum hakam dengan lebih syumul, komprehensif, perlukan ilmu tentang usulul fiqh. Jadi dia ada ilmu-ilmu alat. Nak faham Quran, perlukan knowledge, ilmu tentang ulum Quran. Nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlukan kepada ulumul hadis. Nak faham fikih dengan lebih komprehensif dan dalam adalah perlukan kepada ilmu tentang usulul fiqh. Jadi ilmu ulum Quran, ilmu ulum hadis, ilmu usul fiqh ni adalah ilmu-ilmu alat yang membantu seseorang untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami hukum hakam fikih dengan lebih syumul, dengan lebih komprehensif. Jadi bila seseorang itu barangkali dia tak mendalami ilmu ulum Quran, dia tidak pernah mendalami ilmu ulum hadis, dia tidak pernah mendalami ilmu usul fikih, kan? Terus terjun untuk memahami Al-Quran, terus terjun untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus terjun untuk membincangkan tentang hukum hakam fikih, takut-takut itu adalah satu perbuatan yang berbahaya yang boleh menjerumuskan, kan? Ataupun membuatkan seseorang itu menyeleweng daripada landasan yang benar. Jadi kalau sekiranya ada di kalangan antum, barangkali kat sini ada yang ambil program belajar secara formal, secara part-time ataupun secara full-time di pusat-pusat pengajian dekat Singapura ni, barangkali kita akan didedahkan kebanyakan pusat-pusat pengajian, especially institut Islam kat Singapura ni, banyak mengajarkan ilmu-ilmu alat ni, ilmu ulum Quran, ilmu ulum hadis dan ilmu tentang usulul fiqh. Jadi itu adalah di antara 3 sebab utama kenapa munculnya ajaran sesat. Pada hari ini insya-Allah taala saya nak kongsi dengan antum 10 ciri. Saya yakin di sana ada lebih daripada 10 ciri. Cuma dalam sesi pembentangan kita pada pagi ini kita nak berikan perhatian kepada 10 ciri utama. Macam mana nak identify
Yang satu ajaran itu adalah ajaran yang menyeleweng. Yang pertama, ciri pertama adalah mempercayai selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kuasa ghaib. Ataupun mempercayai selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ilmu tentang perkara-perkara ghaibiyat, matters of the unseen, benda yang kita tak nampak. Ciri-ciri orang yang beriman adalah dia beriman dengan perkara ghaibiyat. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan secara jelas in the first few verses daripada suratul Baqarah. Orang-orang yang mana beriman dengan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang tidak dilihat. Kita orang Islam, kita yakini adanya golongan malaikat, walaupun kita tak nampak malaikat. Kita orang-orang yang beriman, kita beriman dengan adanya syurga, adanya neraka, walaupun kita tak pernah nampak syurga dengan neraka. Benda-benda ghaibiyat. Dan benda-benda ghaibiyat ni, kalau nak tahu tentang benda-benda ghaibiyat, dia perlukan kepada wahyu. Kita tahu wujudnya malaikat kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang ajarkan kita kat dalam Quran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan kita dekat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dia ada menceritakan tentang perkara-perkara ghaibiyat. Dan ilmu tentang ghaibiyat ni adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dibenarkan bagi mana-mana individu untuk dia buat dakwaan, dia tahu tentang perkara-perkara gaib sedangkan dia tak ada bukti. Dia tak ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk support dakwaannya. Jadi ciri yang pertama yang kita nak kongsi dengan antum adalah antara ciri-ciri ajaran sesat adalah bila ketua satu kumpulan ataupun satu kumpulan itu mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya yang ada certain individuals, mereka ada knowledge of matters of the unseen. Perkara-perkara yang tidak dilihat. Ataupun mereka mengatakan yang mereka tu ada ilmu tentang bila berlakunya hari kiamat. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali sahabat Nabi tanya dekat Nabi tentang bila hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beri an exact date ataupun exact year bila berlakunya hari kiamat. Tapi Nabi akan palingkan soalan tersebut. Dalam sebahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebutkan tentang ciri-ciri ataupun apakah tanda-tanda hari kiamat. Dalam sebahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada orang yang bertanya tu, apakah yang antum telah persiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Setakat ni kita belum jumpa mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi secara jelas menentukan bila tanggal ataupun tahun berlakunya hari kiamat. Dulu saya teringat bila saya pergi dekat Masjid Darul Ghufran di Tampines. Ada seorang remaja ni, dia jumpa saya. Saya kenal dia lah. Kemudian dia kata dekat saya, dia kata, Rizhan, awak ni dah siapkan belum makanan kat rumah? Dah kumpulkan tak stek makanan banyak-banyak kat rumah? Jadi saya kata, kenapa kena kumpulkan makanan banyak-banyak kat rumah? Kan? Kata this particular teman saya adalah kerana saya lihat dalam satu YouTube video ada seorang speaker ni, dia mengatakan yang hari kiamat akan berlaku pada tahun hadapan. Okay. Jadi kita perlu siapkan makanan-makanan. Afwan, dia kata yang tanda-tanda kiamat ataupun Dajjal itu akan muncul pada tahun hadapan. Jadi kita perlu kumpulkan makanan-makanan, jadi kita ada enough stock. Okay. Tapi tahun hadapan, wallahu ta'ala alam, belum dapat berita lah yang Dajjal muncul secara zahir dekat mana-mana tempat. Jadi kita akan lihatlah, kadang-kadang salah satu benda yang kalau kita tak careful, kita boleh tergelincir dalam bab ni adalah especially yang ada kaitan dengan penafsiran tanda-tanda hari kiamat. Dan pada hari ini kita akan lihat ada banyak individu yang cuba menafsirkan tanda-tanda hari kiamat. Cuma nak memahami tanda-tanda hari kiamat, dia pun ada disiplin dia. Dia ada dawabit dia. Dia ada garis panduan sebagaimana yang digariskan oleh para alim ulama kita. Ciri yang kedua yang kita nak kongsi dengan antum pada hari ini tentang tanda-tanda ajaran yang sesat adalah apabila ajaran itu dilakukan secara rahsia.
Dia cuma eksklusif untuk certain groups of people. Bahkan ajaran itu kalau sekiranya dia menafikan keislaman orang-orang yang di luar kumpulan mereka. Hanya mereka sahaja kan, orang-orang Islam. Siapa yang tak join grup mereka ni bukan orang-orang Islam. Maka sebahagian di kalangan mereka, mereka larang untuk bernikah dengan anggota yang luar daripada kumpulan tersebut. Kalau nak bernikah, kena menikah within the kumpulan tersebut. Tak boleh menikah dengan seseorang yang berada kat luar daripada kumpulan tersebut. Jadi ini juga kalau ada ciri-ciri macam gini kan kena berhati-hati, takut-takut. Ajaran yang dibawa itu adalah ajaran yang tak bertepatan dengan Islam, ajaran yang bukan berada pada landasan yang benar, takut-takut itu adalah ajaran yang menyeleweng. Kalau saya boleh tanya kepada antum pada kesempatan ini, apakah contoh-contoh ajaran sesat yang pernah wujud dekat negara kita ni? Ada tak contoh-contoh nama yang barangkali antum pernah terbaca kan? Sepanjang 50 tahun ni, kita sekarang dah 2020 dah, ada tak kita pernah dengar all this around this 50 years, kalau kita trace balik kan, daripada dulu sampai sekarang, from 1970s ataupun daripada 1960s sampailah 2020 ni, apakah contoh-contoh ajaran-ajaran yang barangkali pernah declare oleh pihak MUIS sebagai agama yang boleh membawa kepada kesesatan sepanjang 50 tahun ni kita hidup. Jadi ada yang berikan sebagai nama-nama macam Madrasah Faiz Baqarah, kan, ada yang sebut tentang Ahmadiyah, ada yang sebut Ayah Pin, barangkali itu yang kat Malaysia, kan. Ada yang sebut tentang ajaran Taslim, tentang ilmu bungkus, kan. Jadi ada banyak sepanjang 50 tahun yang barangkali pernah dikeluarkan fatwa secara rasmi oleh pihak Majlis Fatwa sebagai sesuatu ajaran yang sesat. Jadi suka saya kongsi dengan antum, tugas untuk menentukan ajaran itu sesat ke bukan tugas orang awam. Tugas untuk menentukan satu ajaran itu menyeleweng ataupun tidak bukan tugas talibul ilm, bukan tugas penuntut ilmu. Habis tugas apa Ustaz? Tugas golongan para alim ulama yang berautoriti, especially kalau mereka itu duduk berbincang. Okay. Seperti fatwa komiti kalau kat Singapura, atau dekat tempat lain di peringkat antarabangsa kita ada certain fiqh council, kan, yang mana mereka menghimpunkan golongan para alim ulama untuk bincangkan. Jadi saya suka ingin kongsi dengan antum, kita tak declare satu ajaran sebagai sesat, melainkan kalau ulama yang mengatakan yang itu sebagai sesat. Ulama yang berautoriti dekat satu tempat. Kalau tidak jadi kecoh kan. Awak tak setuju je dengan satu pandangan, awak kata ni ajaran sesat ni. Yang lagi satu pula dia tak setuju dengan pandangan pandangan pihak lain, dia kata ni sesat ni. Jadi kalau kita buka pintu ni untuk mengatakan yang siapa saja boleh dakwa orang lain sebagai ajaran sesat, maka dia akan create problem, especially kalau orang awam tu dia tak ada knowledge. Benda tu benda khilaf yang muktabar, benda tu adalah khilaf yang boleh berlapang dada, perbezaan pandangan yang boleh berlapang dada, tapi dia tak bijak membezakan mana satu yang boleh berlapang dada dengan mana satu yang tak boleh berlapang dada, terus dia dakwa, tuduh orang lain itu sebagai sesat. Jadi kita katakan tugas menentukan ajaran itu sesat ataupun tidak bukan tugas orang awam, bukan tugas talibul ilm, penuntut ilmu, tapi adalah golongan para ulama yang berautoriti dekat satu tempat. And memang true enough, bila kita kaji sepanjang lebih kurang 50 tahun, kat Singapura ni, ajaran sesat ataupun ajaran yang menyeleweng dah masuk kat Singapura as early as the early 1900s. Seawal kurun yang ke-20. Daripada tahun 1940-an dah ada dah, 1950-an dah ada dah. Jadi sebelum berlakunya World War, dah ada dah wujudnya ajaran-ajaran yang menyeleweng. Itu yang sebagainya antum telah tulis dekat chat box tadi. Ada sebut tentang ajaran taslim, ada sebut tentang ilmu bungkus, bukan nasi aja ada nasi bungkus, ilmu pun ada ilmu bungkus. Ada yang lagilah ajaran-ajaran yang lain, ajaran tentang hakikat insan dan yang lain-lain. Ada banyak lagi ajaran-ajaran yang pernah declare secara rasmi oleh sesat oleh pihak
Majlis Ugama Islam Singapura. Dan ajaran-ajaran yang menyeleweng ni dekat Singapura ni, dia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mereka ada kumpulan yang tertentu, yang mana mereka ada seorang guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tak bertepatan dengan syariat. Jadi yang pertama, dia exist dalam bentuk dia ada one kumpulan. Dia ada seorang leader dan dia ada pengikut-pengikut. Yang kedua adalah ajaran sesat itu hanya wujud daripada sudut ajaran sahaja. It is not known sama ada ajaran ni ada tak orang yang ikut. Tapi ajaran dia tu ada. Cuma tak tahu ada orang ikut ke tak. Dan kadang-kadang ajaran yang menyeleweng ini dia wujud dalam bentuk buku. Ada sebagai writers dia tuliskan idea-idea dia, kefahaman-kefahamannya barangkali yang tidak bertepatan dengan syariat, dia bukukan, dan buku tu boleh dibaca. Cuma tak pasti juga sama ada pengikut ataupun tidak. Ciri yang ketiga yang kita nak kongsi dengan antum berkaitan dengan ajaran sesat adalah berlebihan dalam mengagungkan guru. Kita meletakkan guru kita ke satu tahap yang begitu tinggi. Suka saya kongsi dengan antum, menghormati guru tu adalah satu perkara yang penting sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Tapi berlebihan dalam mengagungkan guru. Sebagaimana kita kata dia adalah wakil Nabi SAW. Jadi any forms of ghulu ataupun berlebihan dalam mengagungkan guru itu yang tidak selari dengan syariat Islam. Jadi kita kena bezakanlah antara kita memuliakan guru, mencintai guru kita, which is dibenarkan dalam Islam, bahkan dianjurkan, dan daripada berlebihan dalam mengagungkan guru. Itu yang diingatkan oleh para ulama, jangan kita melakukannya. Ciri yang keempat yang kita nak kongsi pada pagi ini adalah taksub kepada guru. Sifat fanatik yang ada pada guru. Sifat tak boleh menyoal guru. Sifat tak boleh berbeza pandangan dengan guru. Sifat tak boleh menegur kesalahan seorang guru walaupun guru tersebut melakukan satu benda yang memang clearly haram. Dan pengharaman tersebut ada kat dalam Quran. Jadi itulah satu sifat ta'assub. Fanaticism. Menganggap guru saja benar, yang lain salah. Nah, suka kita kongsi dengan antum, selagi mana individu tersebut bukan Nabi SAW, beliau ni tidak maksum. Maksum tu apa Ustaz? Maksum tu maksudnya tak melakukan dosa. Nabi sebut dalam hadis, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan dosa. Dan orang yang paling dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ataupun kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Jadi guru dia hebat macam mana pun, dia bukan Nabi SAW. Dia boleh benar dan dia boleh juga tersilap. And usually golongan para ulama ni mereka welcome kritikan-kritikan ilmiah yang diberikan kepada mereka. Saya dulu teringat bila saya berjumpa dengan sebahagian alim ulama kan, dekat kota Rasul SAW. Saya lihat mereka ni kalau ada pelajar yang beza pandangan dengan mereka, mereka welcome pelajar untuk memberikan pandangan ataupun kritikan terhadap pandangan-pandangan mereka. Maka saya teringat satu ketika duduk dalam satu kelas, bila tengah belajar tu, kemudian ada seorang pelajar ni dia mempunyai pandangan yang berbeza dengan guru. Lalu berlaku satu perdebatan dalam kelas tersebut antara kawan saya, antara seorang pelajar ni dengan guru saya dalam kelas. Jadi guru saya dia share dia punya opinion, kemudian yang murid tu dia sebutkan opinion yang berbeza. Kemudian guru tu jawab balik hujah. Kemudian pelajar tu dengar dia jawab balik. Kemudian guru tu dengar dia jawab balik. Jadi berlaku a series of mereka berdebat kan, berbahas dekat dalam kelas
dan guru mempunyai satu position dan anak murid mempunyai satu position yang berbeza. Pendirian yang berbeza, pandangan yang berbeza. Kita yang lain diam je. Pasal dia punya situation macam jadi tense, tegang sikit. Dan saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh guru saya lepas dah habis debate tu, perbahasan tersebut. Apa kata guru saya? Dia kata, hadza talibul ilm. Inilah penuntut ilmu yang sebenarnya. Lalu guru saya kata, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu adalah orang yang memiliki pendirian. Dia bukan ikut membuta tuli. Dia ikut tu based on hujah-hujah yang dia yakin. Jadi salah satu ciri kan, yang ada pada ajaran-ajaran yang menyeleweng adalah sifat ta'assub kepada guru. Yang suka kalau saya boleh tambah, kadang-kadang ajaran yang tak menyeleweng pun, sebahagian di kalangan pengikut pun ada di kalangan mereka yang ta'assub kepada guru. Walaupun gurunya tak mengajar benda yang menyeleweng. Jadi sifat ta'assub ni adalah satu sifat yang kalau boleh kita elakkanlah daripada kita lakukannya, especially dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Okey, dekat sini saya nak ajukan satu soalan dalam bentuk polling. Kita nak minta pandangan antum. Polling dia lebih kurang sama dengan soalan yang ada pada slide yang ke-9 ni. Saya akan launch this particular polling. Kita nak tengok pandangan antum. Soalan saya adalah, adakah pengikut ajaran sesat masih dianggap sebagai orang Islam? Masih ke ataupun dah bukan Islam lagi? Jadi kalau satu ajaran is being declared as sesat ataupun menyeleweng, adakah itu bermaksud automatik yang orang-orang yang ikut ajaran tersebut terus terkeluar Islam? Ataupun dia masih Islam lagi? Apa pandangan antum berkaitan dengan this particular soalan? Barangkali kita berikan sekitar lagi 10 saat bagi mereka-mereka yang nak take part in this particular polling. Adakah pengikut ajaran sesat masih dianggap sebagai orang Islam? Okey, jadi saya rasa saya akan end this particular polling. Nak tengok, kita nak share results antum yang antum berikan. Jadi ini adalah keputusannya. Ada yang tambah komen very tricky. Masya Allah. Ada yang di kalangan antum, ada yang dua mazhab, dua aliran yang berbeza. Ada di kalangan antum yang jawab masih lagi sebagai orang Islam, dan ada juga di kalangan antum yang mengatakan tidak, mereka bukan lagi ajaran Islam. Jadi dua jawapan yang diberikan oleh antum. Syukran saya ucapkan. Jadi Ustaz, mana satu yang lagi betul Ustaz? Adakah mereka itu masih dianggap sebagai orang Islam ataupun mereka itu tidak dianggap sebagai orang Islam? Jadi wallahu ta'ala alam, berkata ramai di kalangan para ulama kita, ajaran sesat ni dia ada dua jenis. Dia ada dua kategori. Sebahagian ajaran sesat, kalau seseorang itu mengikut ajaran tersebut, maka takut-takut boleh terkeluar daripada agama Islam. Jadi jenis yang kategori yang pertama adalah ajaran yang sesat ataupun yang menyeleweng yang terkeluar daripada agama Islam. Kategori yang kedua pula adalah ajaran sesat yang masih lagi dianggap sebagai orang-orang Islam. Jadi saya nak kongsi dengan antum, bukan maknanya bila satu ajaran itu declare sebagai sesat, bukan automatik yang that particular ajaran itu terkeluar daripada Islam. Dia kena tengok. And bila kita nak declare orang sebagai terkeluar daripada Islam, suka saya ingatkan, ini juga bukan tugas orang awam. Untuk katakan yang si dia ni Islam ke, si dia ni bukan Islam, itu bukan tugas orang awam, itu bukan tugas penuntut ilmu. Itu tugas golongan para alim ulama yang berautoriti. Sebab tu dalam bab mengeluarkan seseorang daripada Islam, ulama kita amat berhati-hati. Di sana ada syarat-syarat yang tertentu yang perlu dipenuhi sebelum kita boleh mengatakan yang seseorang itu terkeluar daripada Islam.
Jadi jawapan bagi soalan yang ada dekat slide nombor 9, kita kata ajaran sesat ada dua jenis, dua kategori. Yang pertama terkeluar daripada Islam dan yang kedua adalah tidak terkeluar daripada Islam. Ini disebutkan oleh ramai di kalangan para ulama kita. Ramai ulama silam dan juga ulama semasa. Antara yang pernah menyebutkan perkara ini adalah sebagainya contoh macam Syekh, salah satu ulama tafsir daripada Jordan, iaitu Syekh Abdul Fattah Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia pernah sebutkan benda ni dalam kitabnya At-Ta'rif Ad-Darisin bi Manahij Al-Mufassirin. Dia kata tak semua kan ajaran yang menyeleweng itu terkeluar daripada Islam. Ada yang masih dalam Islam, ada yang terkeluar daripada Islam. Antara ulama yang mengatakan tak semua ajaran sesat itu terkeluar daripada Islam adalah ulama Syria yang terkenal, iaitu Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia pernah karang sebuah kitab tentang Al-Madhahib At-Tauhidiyah wal Falsafah Al-Mu'asirah. Dalam kitab tersebut dia juga membahagikan aliran-aliran iaitu kumpulan-kumpulan yang menyeleweng ini kepada dua bahagian. Ada yang masih dalam agama Islam dan ada yang terkeluar daripada ajaran Islam. Okay. Jadi from today onwards saya just nak kongsi dengan antum, every time kita dengar yang satu ajaran itu di-declare sebagai sesat, baik kat Singapura ataupun kat tempat lain, don't be too quick untuk kita mengatakan jadi dia kafir Ustaz. Belum tentu lagi, kena tengok. Tak semestinya ajaran sesat itu terkeluar daripada Islam. Ini merupakan tugas golongan para alim ulama untuk menilai, bukan tugas orang awam dan bukan tugas para penuntut ilmu. Kalau kita boleh kongsi dengan antum, tadi Ustaz kata ada syarat-syarat yang tertentu sebelum boleh keluarkan seseorang daripada Islam. Kita kata betul, ada syarat-syarat tertentu. Apa dia di kalangan syarat-syaratnya? Kata para ulama, pertama sekali, orang yang ikut ajaran tersebut, yang sesat itu, yang salah itu adalah orang yang akil dengan baligh. Bukan budak-budak kecil. Orang akil dan baligh. Yang kedua, perbuatan yang dianggap sebagai menyeleweng itu, perbuatan itu disengajakan. Bukan dilakukan not on purpose, tapi disengajakan. Syarat ketiga, sebahagian di kalangan ulama mengatakan, kalau ada satu kumpulan, mereka praktis benda yang tak betul, mesti ada sekumpulan ulama kan, yang pergi kepada mereka untuk jelaskan kedudukan yang sebenar dalam isu tersebut. So mesti ada form of dakwah dekat situ. Golongan ulama pergi kepada golongan ini dan berdakwah kepada mereka. Mengajarkan kepada mereka mana yang betul, mana yang salah dalam isu itu. So there are certain conditions to be fulfilled. Jadi kita akan lihat kalau tentang isu ini, kita ingatkan sekali lagi adalah mengeluarkan seseorang daripada Islam itu bukan tugas golongan masyarakat awam, itu adalah tugas golongan para alim ulama. Ciri yang kelima yang kita nak kongsi pada pagi ini adalah kesilapan dalam beribadah. Jadi cara ibadah dia bercanggah dengan syariat. Bercanggah dengan hukum-hukum fikih. Dan sebab kalau kita lihat di antara ajaran-ajaran yang menyeleweng yang pernah wujud dekat Singapura, especially yang sebelum tahun 2000, kita akan lihat sebahagian di kalangan ajaran-ajaran ini mereka mempunyai kefahaman-kefahaman yang pelik sikit berkaitan dengan ibadah. Mereka benarkan pengikut-pengikut mereka kalau nak buat haji, boleh buat haji. Kalau tak buat haji kat Mekah pun tak apa. Boleh buat haji kat tempat lain. Dan sebagaimana kita maklum, buat haji ni dia ada certain places yang disepakati oleh para ulama. Bagi mereka yang pernah melaksanakan haji kan, kita akan lihat dia ada certain places yang kita kena pergi. Kita kena pergi ke Masjidil Haram nak buat tawaf, nak buat sa'i. Kita kena pergi ke bumi Arafah untuk berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Kita kena pergi ke Musdalifah bermalam di sana. Kita kena pergi ke Mina untuk lontar jamrah. There are certain places. And place ni, tempat untuk lakukan haji ni, dia tak akan berubah sampailah hari kiamat. Haji mesti dilakukan di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Nak lontar jamrah memang dekat Mina. Nak wukuf memang dekat Arafah.
Tak boleh tiba-tiba ulama keluarkan fatwa, oh because of COVID kita keluarkan fatwa yang baru mengatakan boleh berwukuf di Tampines. Boleh wukuf dekat Pulau Ubin oleh kerana tak boleh masuk contohlah ke Kota Mekah, boleh wukuf di tempat-tempat yang lain kerana hukum hakam tu boleh berubah mengikut peredaran masa dan tempat. Kita katakan pandangan ini adalah pandangan yang salah. Pandangan yang bertentangan dengan ijma' ulama'. Jadi di antara ciri-ciri ajaran sesat ni, dia punya kefahaman yang pelik-pelik berlaku berkaitan dengan ibadat. Antara yang pernah wujud kat Singapura, mereka mengatakan boleh buat haji di satu tempat selain daripada Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah satu pandangan yang tertolak. Ataupun pandangan yang mengatakan yang solat Jumaat itu tak diwajibkan bagi orang-orang yang tertentu yang dah sampai kepada maqam yang tertentu, status yang tertentu. Kita katakan tidak. Nabi SAW dalam Islam kita ni umat Nabi, yang paling tinggi statusnya adalah Nabi SAW. Di kalangan anbiya yang paling tinggi statusnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan solat Jumaat. Para sahabat yang dijanjikan syurga pun mereka mendirikan solat Jumaat. Tiba-tiba datang orang pada 21st century, dia kata, oh aku dah sampai kepada maqam yang tertentu, tak perlu mendirikan solat Jumaat. Kita tanya balik, awak lagi bagus ke Nabi lagi bagus? Kalau Nabi itu adalah anbiya yang paling afdal, yang paling utama still melaksanakan solat Jumaat bersama dengan para sahabat. Kalau sahabat Nabi yang dijamin syurga seperti Khulafa' Rashidin masih lagi mendirikan solat Jumaat, adakah kita lebih baik daripada Khulafa' Rashidin? Adakah kita lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai taklif untuk melakukan solat Jumaat itu gugur daripada kita? Kalau kita sakit itu lain cerita kan, ada excuse. Solat Jumaat ni pun dia ada excuse for certain people, keuzuran bagi mereka yang tak boleh mendirikannya. Orang yang sakit sebagai contoh. Dan ada lagi beberapa golongan yang diberikan pengecualian because of other valid reason. Jadi ciri yang kelima adalah kesilapan dalam beribadah. Ciri yang keenam iaitu ciri ajaran yang menyeleweng ni adalah bila mereka melakukan ibadah dengan cara yang pelik. Mereka berzikir sebagai contoh dengan zikir-zikir dengan perkataan-perkataan yang tidak difahami. Mereka baca certain doa dengan certain doa yang mana tidak difahami certain perkataan. Dan saya amat just ingatkan, kita ni bila amalkan sesuatu amalan, ensure yang kita faham apa yang kita amalkan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata ataupun kita beramal. Jangan asal main dengar, Ustaz ni bunyi Arab Ustaz. Ni confirm betul punya. Tak semua yang bunyi Arab tu betul. Ada juga doa-doa yang bunyi Arab tapi ada unsur-unsur kesyirikan. Dan pada pandangan peribadi saya, kita baca doa dalam bahasa Melayu dengan kita menghayati doa tersebut adalah lebih baik daripada kita baca doa dalam bahasa Arab yang mana kita tak faham. Kita main amin je. Baca doa in your own language and antum faham that particular doa adalah lebih baik daripada baca doa dalam bahasa Arab dalam keadaan antum tak faham satu patah pun daripada that particular doa. Jadi beribadah dengan cara yang pelik, menggunakan zikir-zikir yang pelik. Itu di antara ciri-ciri ajaran yang sesat. Sebab tu kalau kita ni bila cedok ilmu, kita kena cedok ilmu daripada golongan yang pakar. Kalau dalam bab ibadat, dalam bab fikih, rujuklah kepada golongan asatizah yang memang mengajar fikih. Dalam bab akidah, rujuklah kepada golongan ulama ataupun golongan asatizah yang memang mengajar akidah. Kita belajar daripada golongannya. Hari ini kadang-kadang kita jumpa sebagian individu yang dakwa ada ilmu-ilmu yang tertentu tapi tak dirikan solat.
kata boleh buat macam-macam, kan? Ada kelebihan-kelebihan yang tertentu, tapi bila kita tanya mereka, kamu ni dirikan solat 5 waktu tak? Dia kata tak. Berhati-hatilah. Kan? Kalau seseorang tu boleh melakukan benda-benda yang pelik, tapi kalau dia tak jaga solat 5 waktu, kita katakan itu sebenarnya merupakan petanda yang ajaran yang dia bawa tu takut-takut adalah ajaran yang menyimpang daripada kebenaran. Jadi ciri yang keenam adalah ibadah dengan cara yang pelik. Itu merupakan salah satu juga ciri ajaran yang menyeleweng. Tadi kita kata kepada antum yang ajaran sesat ni dia ada dua kategori. Ada yang terkeluar daripada Islam, ada yang tak terkeluar daripada Islam. Dekat sini saya nak ajukan satu soalan kepada antum. Apakah contoh ajaran sesat yang menyeleweng yang tidak terkeluar daripada Islam? Ada tak any pandangan daripada antum yang boleh kongsi dengan kita dekat chat box? Agak-agak sepanjang sejarah ni, apakah ajaran yang antum tahu yang ajaran tu ada benda yang tak betul, tapi mereka masih dianggap sebagai orang-orang Islam? Mereka tak dianggap sebagai orang-orang yang bukan Islam. Mereka masih Islam lagi. Ada yang nak berikan komen dekat ruangan chat box tentang ajaran sesat tapi tak terkeluar daripada Islam? Ke soalan ni tricky? Tadi saya tengok yang buat polling tadi, ramai yang kata bila sesat dia terkeluar daripada Islam. Oh, takut saya nak lantik antum jadi fatwa komiti. Takut-takut asalkan sesat dia terus terkeluar daripada Islam. Jadi sebenarnya ada itulah, dia ada sepanjang sejarah ni kita akan lihat ada ajaran-ajaran yang mana dianggap sebagai sesat, dan kadang-kadang majlis sepanjang sejarah ni ulama kita kata ajaran itu sesat tapi tak terkeluar daripada Islam. Salah satunya yang pernah diberikan contoh oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya yang tadi itu saya sebut tentang Mazahib At-Tauhidiyah. Dia sebut tentang golongan Khawarij yang pernah muncul dulu. Golongan Khawarij ni mereka ada salah faham terhadap sebahagian ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kesilapan dalam memahami sebahagian ayat Quran. Jadi mereka ada kesilapan mereka. Tapi kata ramai di kalangan ulama, golongan Khawarij ni masih Muslim lagi. Walaupun mereka mempunyai kesalahan-kesalahan dalam perkara-perkara yang tertentu. Jadi itu salah satu contoh yang diberikan oleh sebahagian di kalangan para alim ulama kita. Contoh ajaran yang sesat tetapi tidak terkeluar daripada Islam. Ciri yang ketujuh yang kita nak kongsi dengan antum berkaitan dengan ajaran yang menyeleweng adalah bila satu ajaran tu dia mendakwa hanya mereka memiliki ilmu hakikat. Yang lain tak tahu ilmu yang kita belajar. Dan kadang-kadang golongan ajaran ini mereka merendahkan. Kadang-kadang mereka menghina, kadang-kadang mereka merendahkan kedudukan para alim ulama yang muktabar. Atas dakwaan mereka sahaja memiliki ilmu yang benar, sedangkan golongan lain tidak memiliki ilmu yang benar. Jadi dari sebab kita pentinglah bila kita belajar ni, kita belajar daripada golongan yang bertauliah, kan? Kita belajar daripada golongan yang memang pakar dalam bidang tersebut. Jadi itu merupakan ciri yang ketujuh yang disebutkan oleh para alim ulama kita, iaitu bila mereka mendakwa hanya mereka memiliki ilmu hakikat ataupun ilmu yang sebenarnya. Ciri yang ke-8 yang kita nak kongsi dengan antum adalah ajaran disampaikan dengan cara yang pelik. Contoh kalau dia nak mengajar, dia kena menurun dulu. Ustaz, menurun tu apa Ustaz? Bukan turun tangga. Menurun dalam arti kata yang lain, mesti ada benda yang rasuk dia dulu. Baru boleh ajar. Dan selalunya kita biasanya lah,
bila ada kerasukan ataupun ada proses menurun ni, yang menurun tu, yang rasuk tu adalah jin. Malaikat tak rasuk manusia. Saya pernah dengar sebahagian pandangan mengatakan yang malaikat boleh rasuk manusia. Itu menurut ramai di kalangan para ulama adalah satu dakwaan yang tak tepat. Malaikat mereka tak rasuk manusia. Apa evidence-nya Ustaz? Apa dalilnya Ustaz? Adalah kerana malaikat ni maksum. Allah sebut dalam Quran, la ya'sunallah. Allah menyifatkan golongan malaikat ni sebagai golongan hamba-hamba Allah yang tidak bermaksiat kepada Allah. Senang kata tak melakukan dosa. Sedangkan merasuki badan manusia itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Dan kezaliman itu adalah dosa. Itu yang kadang-kadang kita dengar. Ada orang kata, Ustaz, malaikat boleh rasuk manusia? Kita kata, no, pandangan itu tak betul. Barangkali yang rasuk manusia itu jin, bukan malaikat. Ada yang katakan, Ustaz, arwah-arwah orang yang dah meninggal ni, roh-roh yang meninggal ni boleh rasuk manusia. Kita katakan itu pun tak tepat. Orang-orang yang dah meninggal dunia, mereka berada ke alam barzakh. Ma makna barzakh? Barzakh tu maksudnya adalah pemisah, barrier. It's a barrier, barzakh. Mereka tak boleh kembali dekat dunia. Time mereka dah up dah over dah. Mereka beralih ke alam barzakh. Jadi kalau ada certain kumpulan, bila dia nak mengajar, ketua kumpulan mesti menurun dulu. Mesti biarkan certain benda rasuk dia, baru boleh ajar. Itu hendaklah kita berjaga-jaga, adalah memang benda tersebut adalah benda yang bertentangan dengan syariat. Ataupun certain ajaran dia galakkan pengikut-pengikut dia pakai tangkal-tangkal yang tertentu. Pakai tangkal dekat tangan, pakai tangkal dekat pinggang. Bukan dia je pakai, suruh the entire family pakai. Katanya protection daripada benda-benda yang jahat. Jadi kita mengatakan nak protection daripada perkara-perkara yang kurang elok kan, adalah tak perlu pakai tangkal. Tapi adalah dengan kita menghidupkan kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak protection, bacalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa-doa pelindung yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat doa yang Nabi ajar. Kadang-kadang sampai kita tak terhafal. Banyak sangat hadis-hadis yang sahih yang Nabi ajar kita, doa-doa yang boleh kita baca, zikir-zikir yang boleh kita baca untuk melindungi diri kita. Nabi ajar kita bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang mana dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang di langit ataupun yang di bumi boleh memberikan kemudaratan. Wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dianjurkan kita baca pada siang hari 3 kali dan pada waktu senja 3 kali. Banyak sangat doa. Boleh cek online buku-buku berkaitan dengan doa-doa pelindung daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin antum boleh jumpa easily all those doa. Cuma dia punya isu adalah kita nak amalkan ke tak nak. Ada yang tanya dekat chat box, jadi hantu tu jin atau apa Ustaz? Apa soalan dia? Jadi hantu dalam golongan apa jin? Kita mengatakan hantu itu dalam kategori jin yang barangkali mereka menyerupai certain forms yang ditakuti oleh manusia. Itu daripada galangan jin. Jadi tak perlu nak pakai tangkal. Kita hidupkan kehidupan kita dengan Al-Quran. Kita hidupkan kehidupan kita dengan zikir-zikir dan doa pelindung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah cukup dah.
Ataupun ajaran yang disampaikan dengan cara yang pelik ni macam guru mengijazahkan ilmu pada larut malam. Nak ijazahkan ilmu mesti waktu yang tertentu pada waktu malam. Tak boleh waktu siang hari. Ataupun certain ajaran yang memberikan penekanan untuk kita minta bantuan daripada orang-orang, individu-individu yang telah meninggal dunia. Ataupun meminta bantuan daripada kubur. Kita katakan ni semua tak perlu. Jadi ajaran-ajaran disampaikan dengan cara yang pelik, ini yang kita kena berhati-hati. Pada kesempatan ini, saya nak tanya kepada antum lagi satu soalan. Apa contoh ajaran sesat yang terkeluar daripada Islam? Tadi kita tanya kepada antum ajaran sesat yang tidak terkeluar daripada Islam. Apakah pula contoh ajaran yang menyeleweng dan dia terkeluar daripada Islam? Bahkan di peringkat antarabangsa mengatakan yang this particular teachings is not part of Islam. Tidak termasuk dalam umat Nabi SAW. Okay. Jadi ada yang berikan komen dekat chat box and bak kata sebahagian di kalangan ulama macam Doktor tadi saya kata Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dan sebahagian ulama Islam yang lain termasuk dalam jemaah Qadiani yang mengatakan selepas Nabi SAW ada Nabi lagi. Ramai di kalangan para ulama yang menganggap golongan ini sebagai terkeluar daripada agama Islam. Di peringkat antarabangsa pun pernah dibincangkan tentang isu ini. Yang golongan ini terkeluar daripada Islam bila antum add additional profit. Bila kita tambah kan, Nabi ekstra. Itu dikhawatiri boleh mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Ciri yang ke-9 yang kita nak kongsi dengan antum pada pagi ini adalah salah satu ciri ajaran yang sesat adalah bila guru mendakwa sebagai Nabi. Guru mendakwa sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Guru mendakwa sebagai Imam Mahdi ataupun sebagai malaikat ataupun sebagai wali. Jadi kalau ada mana-mana ajaran and kita see this same similarity dalam ajaran-ajaran sesat daripada dulu sampai sekarang, antara the same similarity adalah bila guru mendakwa sebagai Nabi. Mendakwa diri sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah macam dia tu maksum. Seolah-olah dia terpelihara daripada dosa. Dan ini wujud. Sepanjang sejarah, golongan-golongan yang mendakwa diri sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun golongan-golongan certain individuals yang mendakwa diri sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau golongan yang mengatakan certain individu dia mengatakan yang dia terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan dia boleh mendakwa, dia boleh menjelma sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian di kalangan mereka pula mereka mendakwa diri sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terdiri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Sebahagian di kalangan ulama tambah lagi satu yang termasuk dalam kategori Khulafa Rashidin, iaitu anak kepada Sayyidina Ali, iaitu Sayyidina Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhum. Jadi Khulafa Rashidin adalah the rightly guided caliph. Para sahabat Nabi SAW yang menjadi khalifah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagian di kalangan ajaran sesat ni, sebahagian guru-guru mereka mendakwa diri mereka sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Dan antara the famous claim yang daripada dulu wujud sampai sekarang pun kadang-kadang kita masih dengar adalah bila ada certain individu mereka mendakwa diri sebagai Imam Mahdi. Sedangkan Imam Mahdi ni dia ada punya perbahasan yang tersendirilah.
daripada sudut keturunan dia, lineage dia. Tapi kadang-kadang kita lihat, kita dengar, even during this 21st ataupun 20th century yang lalu, kita dengar ada sebagian individu yang mendakwa diri sebagai Imam Mahdi. Ada yang mendakwa diri sebagai golongan malaikat. Dan ada yang mendakwa diri sendiri sebagai wali. Usually, seorang wali Allah, dia tak akan kata yang dia tu wali. Dia tak akan puji diri dia sendiri. And siapa itu wali Allah? Kata sebagian di kalangan ulama, kalau nak tahu siapa itu wali Allah, lihat kepada Al-Quran. Allah pernah sebutkan tentang golongan wali Allah ataupun awliya. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ada dua ciri ini, kalau seseorang Muslim fulfill dua ciri ini, maka jadilah dia wali Allah walaupun orang tak panggil dia wali. Yang pertama, alladhina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri wali Allah adalah seseorang yang memiliki iman yang mantap, iman yang teguh, dan ditambah pula dengan ketakwaan yang tinggi. Maka jadilah wali Allah walaupun orang tak panggil kita wali. And usually orang yang dah sampai tahap ni, dia tak akan kata yang diri dia tu wali. Jadi kalau ada orang yang self-claim, dia kata diri dia wali, kan barangkali tu wali nikah lah. Nak sebut tu wali Allah, usually wali Allah ni, dia tak puji diri dia sendiri. Dan kalau kita boleh tambah, antara ciri-ciri ajaran yang menyeleweng, ajaran yang tak bertepatan dengan syariat adalah bila pemilik ajaran tersebut, the leader, dia mendakwa mempunyai ilmu kebal. Ilmu kebal. Takut-takut ilmu kebal yang dia ada tu adalah disebabkan dia menuntut ilmu-ilmu yang salah. Jadi ini adalah di antara ciri yang ke-9 tentang ciri-ciri ajaran yang sesat. Okay. That's why kita lihatlah yang kita kongsi dengan antum, some of the similarities kan yang always exist dalam sebahagian ajaran-ajaran yang sesat, especially yang ada dekat daerah Southeast Asia ni. Kadang-kadang mereka memiliki certain ciri-ciri yang sama. Ciri yang ke-10 yang kita nak kongsi dengan antum pada pagi hari ini adalah bila satu ajaran itu menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Jadi Al-Quran ini sebagaimana kita maklum adalah kalamullah, kata-kata Allah. Dan nak menafsirkan Al-Quran, dia perlukan kepada ilmu-ilmu alat yang tertentu. Itu yang kita kongsi dengan antum tadi, berkaitan dengan ilmu yang ada kaitan dengan ulumul Quran. Jadi nak menafsirkan Quran, perlu knowledge of ulumul Quran. Perlu ada ilmu berkaitan dengan kaedah-kaedah tafsir. Macam mana cara nak menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bukan main tafsir sembarang je. Dan itu yang kita lihat dalam sebahagian ajaran-ajaran yang menyeleweng. Ayat Quran yang mereka quote tu betul, memang ada kat dalam Quran. Tapi cara mereka faham ayat tersebut adalah salah. Jadi menafsirkan Quran ini dia perlukan kepada ilmu. Bahkan nak menafsirkan hadis, mencarahkan hadis perlukan kepada ilmu. Apa saja yang kita lakukan, dia perlu berdasarkan kepada ilmu. Dan hari ini kita lihat ada satu kadang-kadang perkembangan yang kadang-kadang merisaukan adalah bila sebagian individu kadang-kadang mereka rasakan yang mereka dah ada degree dah dalam certain field and mula untuk menafsirkan ayat Quran, sedangkan barangkali bidang kepakaran mereka itu bukan berkaitan dengan tafsir, bukan berkaitan dengan Quran, lalu menghasilkan penafsiran-penafsiran yang pelik pada zaman ini yang bercanggah dengan ijma' ulama
yang bercanggah dengan kesepakatan semua para alim ulama kita. Suatu ilmu berkaitan dengan tafsir ini adalah satu ilmu yang luas. Sangat luas. Banyak sangat benda yang perlu dipelajari dalam ilmu tafsir. Ulama-ulama kita telah meninggalkan banyak tulisan-tulisan berkaitan dengan tafsir. Banyak sangat. Cuma kita ni, dia punya isu adalah kita ni baca ke tak baca. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibn Kathir, ada tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili, ada tafsir-tafsir yang ditulis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia seperti tafsir Al-Azhar oleh Profesor Hamka. Dekat Singapura kita ada tafsir yang dikarang oleh Ustaz Ahmad Suan Haji rahimahullah. Jadi ulama kita tinggalkan banyak perkara-perkara hazanah-hazanah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan tafsir. Menafsirkan Quran mesti ada ilmu. Sama juga dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Jadi kalau antum perhatikan ke 10 ciri yang kita kongsi dengan antum pada hari ini, antum akan lihat sebahagiannya ada kaitan dengan akidah dan sebahagiannya barangkali ada kaitan dengan amalan, berkaitan dengan ibadat yang tertentu. Jadi itu adalah di antara 10 ciri yang kita nak kongsi dengan antum pada pagi ini. Kalau saya boleh tanya lagi satu soalan, which is also amongst the final soalan yang kita nak ajukan pada pagi ini, ada tak ciri-ciri ajaran sesat lain, ciri-ciri yang lain yang antum tahu, yang barangkali saya tak muatkan dalam slides pada hari ini, tapi ciri tersebut juga merupakan ciri-ciri ajaran yang sesat yang barangkali antum pernah pelajari. Ada tak ciri-ciri yang lain yang antum boleh kongsi dengan kita dekat chat box? Ciri-ciri ajaran sesat yang lain yang antum tahu selain daripada yang 10 ni yang kita kongsi dengan antum? Ada yang nak berikan komen dekat ruangan chat box? Ciri-ciri yang lain yang dianggap sebagai sesat? Apakah ciri-ciri ajaran sesat lain yang barangkali antum tahu? Soalannya tricky sikit ataupun susah sikit nak jawab. Kalau saya boleh tambah, adalah ajaran yang mengatakan yang menolak Al-Quran ataupun yang mengatakan Al-Quran tak komplit. Kan? Itu juga merupakan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng. Atau ajaran-ajaran yang memperlekehkan hukum hakam Al-Quran, yang merendah-rendahkan hukum hakam Al-Quran, itu juga termasuk dalam ciri-ciri ajaran yang sesat, yang menyeleweng. Ataupun ajaran yang memperlekehkan Nabi SAW. Itu juga adalah ciri-ciri ajaran yang menyeleweng. Ataupun ajaran-ajaran yang mengatakan yang sang pemilik ajaran tersebut dia ada kuasa untuk mengampunkan dosa. Sebagaimana kita tahu yang mengampunkan dosa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengampunkan dosa itu bukan manusia. Hatta Nabi SAW pun tak ada authority nak ampunkan dosa manusia. Yang ada authority untuk mengampunkan dosa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada yang sebut dekat dalam chat box mempergunakan isteri orang ataupun ilmu kebal, kan? Ataupun ajaran yang mengatakan yang guru belum meninggal lagi, kan, dia gaib buat sementara waktu. Sebagaimana kita maklum, kita ni orang-orang Islam ni ataupun manusia akan mengalami kematian, melainkan individu yang tertentu macam Nabi Isa AS, kan, yang diangkat ke langit. Dan itu ada nusus dalam Quran, itu ada nas syaraknya. Adapun orang-orang yang lain, mereka akan mengalami kematian.
Ada yang tambah ajaran yang suruh bunuh diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tambah lagi tak kasih pengikut belajar daripada guru yang lain. Itu ada kaitan dengan sifat ta'assub. Usually kalau seorang itu adalah seorang ulama, dia tak akan menghalang anak-anak muridnya daripada bernikah pula, daripada belajar daripada ulama yang lain. Ataupun kalau ada amalan yang tawaf di tempat-tempat yang pelik, tawaf di kubur. Dulu saya teringat salah seorang guru saya, dia pernah kongsi dengan kita. Guru saya ni salah seorangnya bertugas dekat Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dia pernah bertugas dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pernah ceritakan kepada kita yang satu ketika bila dia berdiri berhampiran dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terlihat ada satu orang individu ni yang pelik sikit. Apakah yang dilakukan oleh individu tersebut adalah dia ni tawaf sekeliling makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia akan pergi dekat makam Nabi, kemudian dia akan keluar daripada pintu yang berhampiran dengan makam Nabi, kemudian after several minutes dia akan ada lagi dekat depan makam Nabi. Kemudian dia keluar daripada pintu dan dia masuk balik, dia buat satu pusingan, dan kemudian diperhatikan oleh guru saya. Guru saya tengok, kenapa orang ni every few minutes dia akan keluar daripada pintu dan dia akan masuk balik untuk macam buat satu circle itu, satu round, seolah-olah dia tawaf keliling makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu guru saya pun tegur dia, "Anta maza fa'alt? Maza taf'al?" Apa yang kamu lakukan? Kata this particular individu, "Tunggu dulu, aku ada lagi satu round." Dia kata dia ada lagi satu pusingan yang dia belum habis. Jadi apa yang dilakukan oleh lelaki ini? Lelaki ini dia tawaf sekeliling makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar daripada pintu yang berhampiran dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masuk daripada pintu yang lagi satu yang berhampiran, dia buat satu round, dan dia kata dia nak tawaf sebanyak 7 kali sekeliling makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengatakan kepada antum adalah ada ajaran kalau sekiranya dia mengajarkan untuk melakukan tawaf di tempat-tempat yang pelik selain daripada Kaabah. Amalan tawaf ni khusus dilakukan dekat sekeliling Kaabah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tawaf kat tempat-tempat yang lain. Walaupun tempat itu barangkali ada kelebihannya, tapi kita tawaf di sekeliling Kaabah. Jadi kalau ada ciri dia suruh tawaf di sekeliling kubur ataupun tawaf di sekeliling makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka takut-takut itu juga termasuk dalam ciri-ciri ajaran yang menyeleweng. Kan kalau saya boleh tambah tadi tentang zikir-zikir yang pelik tadi tu. Sebab tu saya just ingatkanlah, kita ni bila berdoa ataupun berzikir, ensure yang kita faham doa yang kita baca. Kadang-kadang saya terdengarlah ada sebagian orang dia ajar certain zikir yang pelik-pelik belaka. Macam contoh, kita ada satu zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh kita amalkan. Tapi baru-baru ni saya terdengar ada yang kata kalau kita berzikir kita boleh baca la haula wala quw. Stop dekat situ. Tanpa kita sambung lagi yang baki. Takut-takut yang ambil separuh-separuh ini adalah takut-takut itu termasuk dalam ciri-ciri ajaran yang tidak selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pun saya pernah terdengar ada sebagian orang dia berdoa, mengajarkan doa dengan doa yang pelik, nampak macam okey tapi macam pelik. Ada doa yang saya pernah dengar, ada orang kata kalau kita doa Allahumma inni as'aluka bi ajin.
Allahumma inni as'aluka bi ajin. Saya kata Allahumma inni as'aluka tu betul lah. Ya Allah, aku minta kepada kamu. Tapi bi ajin ni apa? Ada istilah-istilah yang tidak difahami. Jadi it's very important bila kita baca sepotong doa, kita faham doa tersebut. Dan tadi sebagaimana saya katakan, baca doa dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris yang antum boleh menghayati doanya adalah lebih baik daripada baca doa dalam bahasa Arab tapi antum tak faham maknanya. Jadi kita bila berdoa, kita kena tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan doa berdasarkan kepada lidah sahaja, tapi hati kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi actually ada banyak lagi lah ciri-ciri ajaran yang menyeleweng ni. Kita cuba tengok sebahagian di kalangan soalan-soalan antum pada pagi hari ini sebelum kita mengundurkan diri sebentar nanti. Kita lihat kepada soalan antum, kalau saya ada jawapan dia saya akan cuba jawab. Kalau saya tak ada jawapan, jawapan saya wallahu ta'ala alam. Ada yang kata dekat chat box, Ustaz, dia solat terlebih gerakkan setiap rukun. Maksud saya ada lihat dalam Facebook, seseorang hamba solat terlebih gerak setiap rukun. Jadi sebagaimana kita semua maklum, benda tentang solat ini, kita kena solat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan walaupun ulama selisih pandangan tentang sebahagian pergerakan, cuma perselisihan yang sedikit sahaja, tapi rata-rata ulama setuju tentang kebanyakan pergerakan yang ada kat dalam salat, ada rukuk, ada sujud, ada iktidal dan seumpamanya. Jadi kalau ada sebahagian orang yang dia solat dalam keadaan dia melebihkan, dia terlebih gerak dalam setiap rukun, saya kurang pastilah macam mana tu, kena lihat video tersebut. Tapi yang pentingnya adalah kalau itu dilakukan dengan sengaja dan itu dilakukan tanpa ilmu, kan, takut-takut itu adalah perkara yang salah. Kan? Jadi kita kena tengok dululah that particular video. Saya tak ada gambaran yang jelas tentang pergerakan yang tersebut. Tapi kita katakan solat itu adalah benda yang memang kita solat sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Dulu saya dekat Masjid Nabi SAW, saya pernah lihat ada sebahagian jemaah ni, bila dia solat dengan cara yang pelik. Dia angkat takbir pun dengan cara yang pelik. Ada yang pernah saya lihat dekat kota Rasul SAW dekat Masjid Nabawi, ada yang solat bila angkat takbir, dia solat dia akan tangan dia macam gini, pusing-pusing. Jadi bila dia angkat takbir Allah, jadi dia akan pusing-pusing tangan dia. Setakat yang saya belajar comparative fiqh, setakat yang saya belajar tentang perbandingan mazhab fikih, saya belum jumpa ada ulama yang kata bila kita angkat takbir kita boleh disunatkan pusing-pusing macam gini. Bila kita angkat takbiratul ihram. Itu tak pernah saya jumpa dalam perbahasan para ulama fikih tentang isu tersebut, tapi kadang-kadang diamalkan oleh sebahagian orang-orang Islam, barangkali disebabkan kejahilan, kan, main ikut-ikut orang. Dan kadang-kadang saya lihat antara ibadah ni, especially ibadah haji, sebagian orang ni pergi ibadah haji, dia tak belajar betul-betul kan ibadah haji tu dengan cara yang komplit. Bila sampai dekat Mekah, kadang-kadang dia main ikut-ikut orang. Apa orang buat, dia buat. Dan kadang-kadang apa yang orang buat tu tersalah. Jadi so, ulama kita mengingatkan, bila nak buat ibadah haji, ensure yang antum belajar dulu. Bahkan nak buat mana-mana ibadah, diperlukan kepada kita belajar terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada yang juga tanya dekat chat box, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita jumpa seseorang yang kita rasa mempraktikkan ajaran sesat itu, what should we do? Kan, jadi kalau prosedur dekat Singapura adalah kalau kita terjumpa ajaran yang sesat, kan, maka dia perlulah kita rujuk kepada golongan yang berautoriti. Sebagai contoh dekat Singapura, kita ada pejabat mufti, kan, kita ada Majlis Hukam Islam Singapura, barangkali boleh dilaporkan kepada mereka. Dan suka juga kita ingatkan pada antum, MUIS ni bila sebelum nak declare ajaran yang sesat, dia ada prosedur dia.
Dia ada langkah dia. Tak boleh terus orang kata dakwa yang ajaran tu sesat, terus Muiz kata dia pun sesat. Tak boleh. Dia ada dia punya prosedur dia. Dia ada langkah-langkah dia. Antara langkah-langkahnya adalah kena panggil orang tersebut. Orang yang dituduh tu, yang didakwa mengatakan mengajarkan ajaran sesat, kan beliau akan dipanggil. Beliau akan dipanggil. Betul tak ada orang tuduh awak macam gini? Betul tak awak melakukan benda ni? Jadi dia ada prosedur dia. Mesti ada verification. Betul tak, takut-takut orang macam nak jatuhkan dia, lalu orang berikan tuduhan yang tak betul. Kan? Kemudian, jadi kita katakan dia ada langkah-langkah yang tertentu, dan antara pihak yang boleh kita rujuk untuk buat aduan, salah satunya adalah di MUIS ataupun di pejabat mufti. Kebiasaannya yang handle isu-isu berkaitan dengan ajaran sesat adalah pejabat mufti ataupun office of the mufti. Kan? Wallahu ta'ala alam. Ada yang bertanya tentang, kalau berkaitan di chatbox di Q&A tentang golongan Qadiani, adakah mereka juga ARS certified ataupun sebaliknya? Setakat pengetahuan saya, kalau golongan Qadiani ni mereka are not ARS certified. Mereka tak termasuk dalam ARS certified. Wallahu ta'ala a'lam. Antum boleh rujuklah, kalau dekat MUIS website tu dia ada tentang kod asatizah. Dan mereka ada punya booklet ataupun panduan bagi golongan asatizah, bagi asatizah recognition scheme. Dan mereka ada adab-adab yang tertentu, etika-etika yang tertentu yang harus seorang tenaga pengajar ataupun asatizah menghiaskan diri mereka dengan etika-etika tersebut. Kan? Antaranya adalah berpegang dengan kefahaman Ahlus Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang bertanya, Ustaz, translation in Quran in English or Malay? Understanding the translation is enough or need tafsiran daripada guru? Jadi bila kita nak faham Quran, kat situ dia ada beberapa tahap. Tahap yang pertama barangkali ada yang merujuk kepada translation of the meaning of the Quran. Terjemahan makna Al-Quran. Ada pula adalah tentang penafsiran Al-Quran. Jadi kita mengatakan, translation ni dia lebih kepada terjemahan je lah. Kadang-kadang terjemahan ni dia tak berikan kita apakah the background of that particular ayat. Kenapa ayat itu turun. Berkaitan dengan siapa ayat itu turun. Kadang-kadang kalau kita refer to translation, dia tak ada maklumat-maklumat yang terperinci. Dia cuma bagi brief sahaja. Jadi adalah penting kalau kita nak lebih serius dalam belajar berkaitan dengan Al-Quran, adalah kita merujuk kepada tafsir Al-Quran. Dan pada hari ini saya lihat ada banyaklah kitab-kitab tafsir, ada yang ditulis dalam bahasa Inggeris dan ada juga yang ditulis dalam bahasa Melayu. Ada yang self-explanatory, which means kita baca pun insya-Allah boleh faham kerana bahasa yang digunakan oleh sang pengarang tersebut adalah bahasa yang mudah. Cuma yang paling baik adalah kalau boleh belajar tafsir dengan seorang guru, kan, yang bertauliah. Takut-takut kita baca, kita faham lain, kan, sedangkan maknanya lain. Itu kadang-kadang berlaku. And itu boleh ada beberapa sebab lah kenapa benda tu muncul. Kadang-kadang barangkali orang yang tulis buku tu, dia punya sentence dia kurang cermat daripada sudut pemilihan kata-kata yang membuatkan pembaca bila baca dia faham benda lain. Ataupun kadang-kadang dia adalah disebabkan pembaca tu sendiri. Dia tak menguasai makna certain istilah-istilah yang tertentu yang digunakan dalam kitab tersebut sampai dia faham dengan cara yang berlainan pula. Jadi saranan saya bagi soalan ini adalah yang paling baik, kan, kalau kita nak belajar serius tentang Quran adalah kita carilah kelas-kelas yang ada kaitan tentang tafsir Al-Quran, kan, yang berikan explanation. Yang dekat Singapura ni actually ada banyak kelas-kelas tafsir. Ada yang barangkali berbayar, ada yang barangkali free. Kalau yang free saya tahu antaranya adalah kelas tafsir yang diajarkan oleh bekas mufti kita, iaitu Ustaz Dr. Fatris Bakaram. Dulu kalau sebelum COVID dia akan ajar dekat masjid di Yishun, di Darul Makmur. Dan saya sekarang saya yakin yang barangkali masih ada
rakaman-rakaman, kan, dia buat secara live dan dekat menggunakan video. Kan. Salah satunya adalah yang diajarkan oleh Dr. Fatris Bakaram. Antara yang ajar tafsir dekat Singapura juga adalah Ustaz Dr. Hanif Hassan. Kan. Beliau juga kan, banyak mengajar berkaitan dengan tafsir. Dan barangkali di sana ada asatizah yang lain yang mengajar tafsir. Kan. Jadi bolehlah kita rujuk, kan. Kalau kita boleh berguru dalam belajar tafsir ni adalah lebih baik, wallahu taala alam. Ada yang bertanya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil daripada pelbagai pihak seperti MUIS ataupun asatizah individu untuk mengelakkan masyarakat Islam Singapura daripada terjerumus daripada ajaran sesat? Satu soalan yang baik. Jadi pada saya, untuk mengelakkan daripada terjerumus daripada ajaran sesat, dia perlukan cooperation daripada semua pihak. Dia bukan tugas golongan asatizah sahaja. Dia bukan tugas MUIS sahaja, tapi dia adalah tugas the entire masyarakat. Setiap daripada kita ada peranan yang boleh kita mainkan. Jadi sebagai contoh, sebagai seorang individu, kalau antum tahu tentang ajaran yang sesat, antara peranan yang boleh antum lakukan adalah antum ingatkan your close family members jangan ikut this particular ajaran. Kalau antum tahu of any ajaran sesat yang wujud dekat Singapura, antara peranan yang antum boleh lakukan adalah antum laporkan to the relevant authorities. Sebagai contoh, dekat Singapura ni kita ada MUIS, ataupun yang lebih khusus lagi pejabat mufti, yang usually akan handle dengan kes-kes. Kalau ada setiap aduan yang dilaporkan, mereka akan buat kajian berkaitan dengan ajaran tersebut. Adakah dia betul-betul ajaran sesat ataupun sebenarnya ajaran itu tak sesat? Cuma antum sahaja barangkali because of kecetekan ilmu seseorang, kita cepat menuduh ajaran sebagai sesat sedangkan ajaran itu bukan sesat. Itu dekat peringkat individu. Bagi golongan asatizah pula, mereka juga mainkan peranan. Antaranya adalah untuk mengingatkan masyarakat, kan, tentang ajaran yang betul daripada semua aspek. Daripada sudut akidah, kan, daripada sudut fikihnya. Jadi asatizah memainkan peranan daripada sudut pendidikan. Mendidik masyarakat perkara-perkara yang betul yang selari dengan ajaran Islam. Especially yang berkaitan dengan akidah. Kadang-kadang saya lihat kita hidup pada kurun yang ke-21 ni, kita belajar banyak benda, tapi kadang-kadang kita neglect pengajian yang mendalam tentang akidah. And one of the very serious mistakes dalam ajaran-ajaran yang menyeleweng adalah kesilapan-kesilapan dalam akidah. Kesilapan dalam akidah ni dia lebih severe daripada kesilapan dalam bab-bab fikih. Kita kalau bab fikih kita tersilap because of kejahilan kita, kan, dia punya level of seriousness tu, the level of kesilapan tak seteruk kesilapan daripada sudut akidah, especially kalau ajaran itu melibatkan perbuatan-perbuatan syirik. Jadi perlu dididik masyarakat tentang apa makna tauhid yang sebenarnya, tentang apa maksud syirik, apa jenis-jenis syirik yang wujud pada zaman ini. Syirik pun dia evolve. Barangkali dulu zaman Nabi SAW dekat kota Mekah, orang-orang Arab Quraisy mereka mempunyai amalan-amalan syirik yang tertentu. Cuma pada pendapat diri saya, asatizah pun, mereka pun perlulah untuk mendidik masyarakat apa bentuk-bentuk syirik semasa yang wujud yang diamalkan oleh sebahagian orang-orang Islam kita because of kecetekan ilmu mereka. Dan saya bila mengajar dekat Singapura ni, dekat several places, kadang-kadang orang mengadu kat saya lah, kata, Ustaz, benda ni okey tak Ustaz? Ustaz, ajaran ni okey tak Ustaz? Jadi kadang-kadang saya dapat menerusi WhatsApp, kan, ajaran benda-benda yang pelik. Ada yang berkaitan, especially yang ada kaitan dengan protection.
nak protect rumah, nak lindung diri sendiri, kadang-kadang guna benda-benda yang pelik. Jadi di peringkat asatizah, mereka mainkan peranan in terms of mendidik masyarakat. Dan antara benda yang harus diberikan perhatian adalah perkara yang berkaitan dengan akidah. Sebab tu untuk kita lihat Nabi SAW ni bila hantar sebahagian di kalangan sahabat Nabi untuk pergi berdakwah dekat certain places, Nabi ingatkan antara benda yang pertama yang harus diajarkan adalah berkaitan dengan syahadatain. Menyaksikan tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Baru lepas akidah mereka dah mantap, barulah ajarkan benda-benda yang lain secara bertahap-tahap. Ajarkan tentang salat, ajarkan tentang puasa sebagai contoh, tentang zakat. Tapi the first adalah untuk menanam akidah yang sahih. Jadi itu merupakan tugas golongan para asatizah. Di peringkat MUIS pula, pada pandangan peribadi saya, antara peranan MUIS yang boleh dimainkan untuk mengelakkan masyarakat daripada terjerumus dalam ajaran yang sesat adalah kalau sekiranya di sana memang ada ajaran yang sesat, yang memang secara jelas sesat dan memang disandarkan kepada individu tersebut, maka merupakan tanggungjawab especially MUIS ataupun pejabat mufti ataupun fatwa komiti untuk maklumkan kepada masyarakat sebagaimana yang mereka pernah maklumkan. Saya lihat ada yang kongsi link kepada Madrasah Faiz Al-Baqarah. Jadi saya masih ingatlah dulu ada khutbah-khutbah Jumaat, bila sebuah ajaran itu dianggap sebagai sesat, maka dikeluarkan fatwa secara rasmi, bahkan dijelaskan menerusi khutbah-khutbah Jumaat. Cuma kita nak kongsi dengan antum, ajaran sesat tu satu perkara. Kan? Kita nak linkkan ajaran sesat kepada orang yang dituduh is another lagi satu perkara. Kadang-kadang apa yang berlaku, orang kata ajaran ini sesat. Tapi orang tersebut yang dituduh sebagai mengajar ajaran sesat, dia menafikan. Dia mengajar ajaran tersebut. And orang pula tak ada evidence yang menunjukkan yang dia betul-betul ajar ajaran tersebut. And that is the tricky part. The tricky part adalah bila seorang individu dituduh mengajar ajaran sesat, tapi individu tersebut dia menafikan dia mengajarkan ajaran sesat. And orang ramai pula tak ada evidence untuk menunjukkan yang dia betul-betul ajar ajaran yang sesat. And that is the tricky part. In terms of undang-undang, in terms of daripada sudut evidence dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang bertanya, adakah cara yang terbaik untuk menasihat seseorang supaya meninggalkan ajaran sesat jika seorang itu degil dan enggan meninggalkan ajaran itu? Ini dah sampai kepada peringkat ta'assub ni. Jadi wallahu ta'ala alam, kadang-kadang the problem yang kita face adalah kita tahu orang itu dia ikut ajaran sesat, kita nasihatkan dia tapi dia tetap ingin berpegang dengan ajaran tersebut. Itu yang saya tak nafikanlah adalah satu benda yang problematik sikit. Antara apa yang saya boleh fikirkan pada waktu ini adalah cubalah cari orang yang beliau hormati. Tak kisahlah daripada kalangan ahli keluarga ataupun daripada kalangan kawan-kawan dia. A person yang mana dia look up to. Yang boleh berbual dengan dia and dia boleh slow talk dengan orang tersebut. Jadi kalau kita rasa kita tak boleh nak convincekan orang tersebut yang ajaran tersebut adalah ajaran yang salah, maka langkah yang seterusnya yang boleh kita lakukan adalah cuba cari di kalangan ahli keluarga ataupun saudara mara ataupun sahabat handai yang mana orang yang dia hormati untuk cuba nasihatkan orang ni. Kadang-kadang bagi sebagian orang, bila perkataan itu, nasihat itu terbit daripada orang yang dia hormati, dia lebih mudah untuk terima. Tapi kalau orang yang menasihatkan dia adalah orang yang sama level dengan dia, kan, yang barangkali dia tak hormat sangat, kadang-kadang dia susah untuk menerima nasihat tersebut. Itu yang dapat saya fikirkanlah. Salah satu, barangkali di sana ada langkah-langkah yang lain, cuma itu yang dapat saya fikirkan berkaitan dengan soalan yang
diajukan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, Ustaz, jikalau seorang suami cuba menjatuhkan seorang isteri, contoh menundukkan isteri. Saya kurang faham apa yang dimaksudkan menundukkan isteri. Adakah yang dimaksudkan dia gunakan ilmu-ilmu yang tertentu agar isteri dia patuh kepada dia? And there's such ilmu, dan ilmu ini adalah ilmu yang langgar syariat. Ada such ilmu kat luar sana dan ini termasuk dalam ilmu sihir yang mana seseorang tu dia gunakan certain ilmu untuk menundukkan pasangannya agar pasangan dia taat dia kepada dia. Pasangan dia tak akan bangkang, tak berani bangkang that particular person. And ada ilmu yang menyeleweng dan itu termasuk dalam sihir. And kalau sekiranya itu yang dimaksudkan, maka itu adalah tak dibenarkan. Itu kalau sekiranya dia termasuk dalam sihir. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya rasa pada hari ini itu sahaja yang saya nak kongsi dengan antum. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan waktu antum pada pagi ataupun tengah hari ini untuk mengikuti sesi ini. Sebelum saya undurkan diri, ada beberapa makluman yang saya nak kongsi dengan antum. Sebagai kesimpulan kita punya pembentangan pada pagi ini ataupun tengah hari ini, kita sebut tentang lebih kurang 10 ciri-ciri utama ajaran yang menyeleweng. Pertama adalah mempercayai selain daripada Allah memiliki kuasa gaib. Yang kedua, ajaran dilakukan secara rahsia. Yang ketiga adalah bila berlebihan dalam mengagungkan guru. Keempat adalah taksub kepada guru. Kelima adalah kesilapan dalam ibadah. Keenam adalah beribadah dengan cara-cara yang pelik. Ketujuh, mendakwa hanya mereka memiliki ilmu hakikat. Yang ke-8, ajaran disampaikan dengan cara yang pelik. Ke-9, guru mendakwa sebagai Nabi, Khulafa' Rashidin, Imam Mahdi, malaikat ataupun wali. Ke-10 adalah menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Itu merupakan di antara ciri-ciri ajaran yang menyeleweng yang utama, dan saya tak nafikan barangkali di sana ada ciri-ciri tambahan yang lain. Cuma ini yang kita lihat yang banyak wujud, especially dekat Singapura ni, daripada dulu, kan, daripada the early 1900s, ini merupakan di antara ciri-ciri yang always ada dalam ajaran-ajaran yang menyeleweng. Sebelum saya mengundurkan diri pada tengah hari ini, kita nak kongsi dengan antum siri syariat dan kehidupan kita. Kita akan sambung pada minggu hadapan dengan topik yang berbeza pula. Kalau hari ini kita sebut secara umum tentang 10 ajaran, ciri-ciri ajaran yang sesat, pada next week kita nak zoom in ke dalam salah satu aspek yang ada kaitan dengan ajaran yang sesat, iaitu topik yang kita nak bincangkan pada sesi Sabtu hadapan adalah ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ada sebagian individu yang mereka tawarkan khidmat rawatan bagi kes-kes gangguan, tapi kadang-kadang mereka menggunakan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi macam mana nak bezakan? Itu yang kita akan kongsi dengan antum pada sesi minggu hadapan. Jadi kalau ada yang berminat, bolehlah antum daftarkan diri menggunakan URL, link ataupun QR code yang ada kat dalam poster. Bagi yang ikut kelas kita hari Isnin ataupun bagi mereka yang nak ikut kelas kita pada hari Isnin, kita pun ada satu kelas pada hari Isnin pada waktu malam 7:45 PM sampai 9:15. Siri adab penuntut ilmu, kita akan bahaskan tentang zakat ilmu. Itu adalah pada hari Isnin. Bagi yang ikut kelas kita hari Rabu ataupun yang berminat untuk ikut kelas hari Rabu, kita sedang bahaskan dalam siri fatwa mufti dan mustafti, kita sedang bahaskan tentang adab meminta fatwa. Dan insya-Allah pada hari Jumaat kita akan mulakan satu modul yang baru dalam siri kepentingan memahami 10 jenis fikih pada zaman ini. Kita akan mengupaskan satu topik berkaitan dengan fiqh taisir yang akan diadakan selama 14 sesi pertemuan, kan, daripada 27 November sampailah 19 Mac, kan, excluding cuti umum lah. Kalau cuti umum kita akan cuti juga. Kalau tak cuti umum kita akan teruskan dengan kelas-kelas kita. Jadi itu merupakan beberapa perkara yang tambahan yang kita nak kongsi dengan antum. Kalau ada yang minat untuk ikut kita dalam mana-mana sesi, bolehlah antum daftarkan diri gunakan link yang disediakan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebarang kekurangan datang daripada diri saya sendiri.
Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.